Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Cuaca negara Brunei Darussalam diramal aktif sehingga 29 Januari 2023. Jabatan Pengangkutan Darat berusaha menaik taraf dan memperbanyakkan perkhidmatan dalam talian bagi kemudahan orang ramai. Negara Brunei Darussalam masih berada di dalam fasa pertama monsun timur laut. Pada lazimnya, keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Keadaan cuaca negara dijangka aktif bermula hari ini sehingga Ahad 29 Januari 2023. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian. Cuaca aktif adalah disebabkan oleh pengaruh luruan angin timur laut dan juga pembentukan sistem tekanan mood rendah di rantau ini. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam di kawasan darat dan sehingga 50 km sejam di kawasan laut semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut berombak sederhana ke bergelora di paras 1.0 ke 3.0 meter. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir dan banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil. Aktiviti rekreasi dan sukan laut, Jabatan Kaji Cuaca akan terus memantau keadaan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diketahui melalui aplikasi Brunei WX. Maklumat cuaca terkini juga boleh diperoleh dengan menghubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang atau melalui laman Facebook @BruneiWeather dan Instagram @Brunei.weather. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengendalikan banci tahunan perusahaan perniagaan BTP 2023 bagi tahun rujukan 2021 dan 2022 mulai esok 24 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023. BTP 2023 meliputi semua syarikat-syarikat perusahaan perniagaan yang aktif menjalankan perniagaan di negara ini dan mengumpulkan maklumat mengenai jenis aktiviti ekonomi, bilangan pekerja, pendapatan dan perbelanjaan perusahaan perniagaan. Objektif utama BTP 2023 ialah untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai profil dan perkembangan aktiviti ekonomi syarikat-syarikat perusahaan perniagaan sektor swasta, terutama sekali perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Borang tanya BTP 2023 akan diedarkan kepada syarikat-syarikat perusahaan perniagaan melalui pos, email dan lawatan ke premis perniagaan oleh pekerja luar banci yang dilantik. Pekerja-pekerja luar berkenaan juga akan membantu dan memberikan tunjuk ajar untuk melengkapkan borang tanya berkenaan jika diperlukan. Borang tanya BTP 2023 juga boleh dimuat turun dari laman sesawang JPES.
Tarikh tutup untuk mengembalikan borang tanya yang telah diisikan dengan lengkap ke JPES ialah 28 Februari 2023. BTP 2023 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. JPES memberikan jaminan kepada semua syarikat-syarikat perusahaan perniagaan yang terlibat bahawa maklumat yang dikumpulkan semasa banci ini akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Menurut Bab 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang dikendaki atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak RM4,000. Hasil yang diperolehi melalui BTP 2023 akan dapat memberikan maklumat yang komprehensif dan terkini mengenai profil syarikat-syarikat perusahaan perniagaan dalam membantu perancangan, penyelidikan dan penyediaan dasar berkaitan perkembangan sektor swasta sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, pihak syarikat-syarikat perusahaan perniagaan juga boleh menggunakan data yang diperolehi dari banci berkenaan untuk membuat keputusan dan merancang strategi perniagaan. Sokongan dan kerjasama semua syarikat-syarikat perusahaan perniagaan dalam memberikan maklumat yang dikehendaki adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan banci ini. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai BTP 2023 bolehlah dirujuk ke JPES melalui talian telefon 223-0275 atau 2233-344 sambungan 647 atau 661 atau 662 semasa waktu pejabat atau hotline 823-0275 atau 832-0275 atau 826-0276 atau email di economic.census@jpes.gov.bn atau laman sesawang dpes.mofe.gov.bn. Orang ramai terutama pengguna jalan raya boleh membuat rujukan aspek pemanduan di negara Brunei Darussalam yang mudah diakses dan mesra pengguna melalui edisi kedua buku Safe and Smart Driving in Brunei Darussalam. Dilancarkan pada bulan November tahun lalu, buku tersebut diterbitkan sebagai salah satu inisiatif Jabatan Pengangkutan Darat JPD di bawah Kumpulan Tindakan Undang-Undang dan Penguatkuasaan KTUP yang dilaksanakan di bawah Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam 2025. Antara maklumat yang terkandung dalam buku tersebut, klasifikasi kenderaan, penyewaan kereta, pendaftaran dan plat kenderaan, pembelian dan pengubahsuaian kereta. But with the recent development that has been introduced by Land Transport Department, we believe the second edition highlights the milestones that we have achieved towards a smart nation. JPD juga berusaha menaik taraf perkhidmatannya bagi memudahkan orang ramai dan pengguna mempercepatkan pengurusan seperti memperbanyakkan lagi perkhidmatan secara dalam talian. One of the major developments the Land Transport Department has introduced is the launching of our digital services and platform. So we had the digital twin of vehicle license and driver's license introduced back in December 2021. And we have also launched the Nomborku, which is an online platform that enables the public to purchase their vehicle registration number or to participate in the tender of vehicle registration number online. Buku ini boleh diperoleh melalui PDF e-book dengan melayari laman sesawang www.jpd.gov.bn/safe-and-smart-driving atau Instagram @jpd.bn. Dengan adanya penerbitan buku ini, ia diharap dapat memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya supaya mengamalkan sikap pemanduan yang selamat dan berhemah. JW044, counter 18. Tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBD akan dibukakan melalui Click and Bid di bawah nomborku bermula esok 24 Januari 2023.
Jabatan Pengangkutan Darat JPD dalam siaran akhbarnya memaklumkan tawaran tersebut akan dibukakan selama 2 minggu secara dalam talian melalui laman sesawang nombor Q seperti yang tertera. Semasa tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBD iaitu bermula BBD 100 hingga BBD 9999 akan dibukakan. Dalam pada itu, orang ramai dimaklumkan untuk menyediakan email yang aktif dan juga kad pembayaran iaitu kad debit atau kad kredit untuk membuat bayaran RM25 bagi caj perkhidmatan untuk setiap satu tawaran secara dalam talian. Maklumat lanjut layari, hubungi, ikuti laman sesawang, nombor, email dan sosial media yang tertera. Masyarakat di negara ini diharap untuk terus aktif bagi membantu menyelamatkan haiwan-haiwan yang terbiar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Masyarakat di negara ini terutama para pencinta haiwan diharap untuk terus terlibat secara aktif bagi membantu serta memberikan kesedaran untuk mengelinga dan menyelamatkan haiwan-haiwan yang terbiar. Berkongsi idea dan membincangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut secara terbuka akan dapat memberikan kesedaran dan mendorong orang ramai untuk menghulurkan bantuan dan mempunyai lebih perasaan empati dalam menyelamatkan haiwan-haiwan tersebut. Mazia Jini seterusnya melaporkan. Post Up, pusat yang sudah beroperasi selama 3 tahun mengongsikan sejak tahun lepas sehingga tahun ini sahaja lebih 500 haiwan terbiar telah berjaya diselamatkan. Pusat tersebut menekankan kepada masyarakat untuk berbuat baik dengan haiwan terbiar dan tidak memindahkan mereka di tempat-tempat asing yang tidak ada sumber makanan. If we catch them for rescue, for example, we will rehabilitate them until they have recovered fully, neuter them or spay them, and give vaccination. Advice for public to be more kind to stray animals. They may be hungry or thirsty, and if you approach them with less fear, and also if you want to support our mission to reduce the stray population, TNR, and help save as many stray animals as we can, then donate and subscribe to us. Berbuat baik kepada semua makhluk, tidak kira sama ada haiwan domestik, yakni belaan atau liar, adalah tanggungjawab kita bersama. Dengan mewujudkan program-program kesedaran, dapat membuka peluang kepada para pencinta haiwan untuk menjadi hero untuk menyelamatkan haiwan-haiwan terbiar. Mazia Jini melaporkan untuk Berita RTB. Para belia tempatan dan juga startup yang sudah celik IT tapi berhasrat untuk meningkatkan lagi kemahiran masing-masing kini berpeluang untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh sebuah syarikat tempatan. Peningkatan kemahiran dalam bidang tersebut sangat diperlukan dalam era revolusi industri keempat masa kini. Kita ikuti laporannya bersama Asma Yatim Haji Matusen. Recap Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat startup tempatan yang telah berkecimpung dalam ekosistem digital hampir 5 tahun. Syarikat tersebut memfokuskan kepada kursus-kursus peningkatan kemahiran dengan menemukan pelatih-pelatih dengan pengajar-pengajar dalam bidang pengaturjaraan komputer dalam beberapa aplikasi. Kami ada nampak there's a gap in Brunei in terms of dia punya teknologi. So banyak yang anak-anak Brunei itu dorang ada bakat tapi untuk mengasas merefine dia orang punya skills itu macam ada kurang sikit kan. So that is why kami punya company macam kami mau menghubungkan dari orang-orang Brunei ini kepada mentor. And also we do like awareness level. Macam sekarang kami ada buat 5 topik in industry. Right now kami ada in agri-food,
ada in metro tourism, and also kami ada in healthcare in 5G. Kalau sekiranya ada company client kami macam ada in problem, so what we do is we provide solutions. So we work solutions and kami connect dengan kami punya partners from Indonesia, from Malaysia, dan ada juga from Australia. Sejak penubuhannya pada tahun 2019, RECAP telah memperkembangkan kursus latihannya dari melatih 15 pengatur cara dalam sebuah projek rintis bersama AITI pada tahun 2020, diikuti dengan peluang untuk menjalankan kursus bagi 60 pengatur cara. We have trained about 75 students. We have trained about 75 students in programming, and we collaborate from ATI, and also kami connect diorang with company tempat diorang kerja juga. And then we also invited about 500 lebih sudah international and local participants yang join through our events and programs lah. And also we also ada mentors, and also kalau mentors itu kami ada about 27 sudah macam from the day kami start lah. And also we also join like conference and events. Inisiatif syarikat tersebut yang bercita-cita untuk menjadi sebuah hub bakat digital di negara ini merupakan salah satu daripada usaha-usaha tempatan untuk mengurangkan jurang di antara pengatur cara komputer yang berbakat dengan keupayaan teknologi yang terkini. Dengan peningkatan kemahiran sedemikian, ia bukan hanya akan meningkatkan lagi keupayaan anak tempatan dalam bidang pengatur cara komputer, malah menyumbang ke arah pencapaian matlamat pertama Wawasan Brunei 2035, iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Sebut saja perkahwinan, bakal-bakal pengantin mungkin membayangkan ingin mengenakan pakaian yang dapat menaikkan lagi aura semasa menjadi raja sehari. Bagi mereka yang menginginkan keunikan, pastinya pakaian tradisi masyarakat lain menjadi pilihan seperti pakaian pengantin masyarakat Tionghoa. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, Muhammad Daud Haji Tua ada laporannya. Seperti butik-butik pengantin tempatan lain, RY Bridal Services menyediakan pelbagai fashion pakaian pengantin, khususnya pakaian tradisi pengantin masyarakat Tionghoa. Dengan menggabungkan pelbagai jenis fabrik, fashion pakaian yang disewakan dapat menambah seri pengantin sekaligus memberikan pengalaman unik. Ada minatan banyak dari the public, and we are still trying to improve and try to provide more services to provide the needs for our customers. Kami rasa it's important to remind our family and friends to support local, especially during these hard times, to allow the small businesses to grow. Bakal-bakal pengantin juga mempunyai pelbagai pilihan untuk kelihatan lebih berseri semasa majlis persandingan. Kami menyewa pakaian-pakaian tradisi masyarakat Tionghoa, aksesori rambut, kipas tradisi dan payung. Kami juga menjual barang-barang yang diperlukan untuk engagement dan tea ceremony. Tapi kalau kita ada passion untuk something, try and find a way to make it happen. Walaupun jenis pakaian tradisi pengantin yang dipakai semasa majlis perkahwinan, namun ia antara simbol perpaduan masyarakat di negara ini. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Status harian normal baharu COVID-19 tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 173 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%.